Studio sebentar saja lagi, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang telah disediakan oleh Lily Diana. Saksikan. Jerebu adalah keadaan di mana kualiti udara yang tidak baik dengan kehadiran partikel di atmosfera yang akan mengurangkan jarak penglihatan. Keadaan ini disebabkan oleh campuran konsentrasi bahan pencemar udara yang tinggi yang dilepaskan dan menyerap ke dalam sinaran matahari di atmosfera. Fenomena panas yang melanda bumi boleh mendatangkan kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kesihatan manusia. Kesan langsung berkaitan dengan peningkatan suhu panas, manakala kesan tidak langsung adalah disebabkan cuaca panas seperti kejadian jerebu dan kemarau hingga menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air untuk minuman dan pertanian. Bagi negara yang beriklim khatulistiwa, fenomena cuaca panas tidak menunjukkan kesan yang besar disebabkan adaptasi penduduknya adalah lebih baik berbanding mereka yang menetap di negara beriklim sejuk. Kini negara berhadapan dengan masalah jerebu yang boleh menyebabkan penyakit seperti serangan asma, gangguan mata dan jangkitan saluran pernafasan URTI. IPU ialah indeks yang dibentuk berdasarkan kepada 5 bahan pencemar udara untuk menunjukkan status kualiti udara dan hubungannya kepada kesihatan. Bacaan IPU antara 0 dan 50 dikategori sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 ke 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan 300 ke atas adalah bahaya. Bagaimanapun kualiti udara di seluruh negara secara keseluruhannya adalah baik setakat petang semalam dan hanya 8 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara RPU sederhana. Menurut senarai bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, kawasan selebihnya iaitu 42 kawasan mencatat bacaan baik iaitu 46 dan ke bawah. Langkah penjagaan dengan memakai penutup hidung nasal mask perlu jika indeks pencemar udara IPU melebihi 200. Bagaimanapun bagi mereka yang berisiko tinggi seperti pesakit lelah, jantung dan paru-paru serta warga emas dan kanak-kanak adalah dinasihatkan memakai penutup hidung walaupun IPU lebih rendah daripada itu. Orang ramai juga dinasihatkan meminum air yang banyak, basuh bahagian tubuh terdedah kepada jerebu dan kurangkan aktiviti di luar rumah. Perokok juga dinasihatkan tidak merokok apabila keadaan udara berada pada tahap tidak sihat iaitu IPU melebihi 100. Baik, kita nak bersama-sama bincangkan hari ini. Topik kita adalah kesan jangka pendek juga panjang daripada jerebu. Dan untuk itu kita nak memperkenalkan kedua-dua tamu kita yang berada di studio pada ketika ini. Di hujung sebelah sana, saya perkenalkan Dr. Abdul Rahman Abdul Qadir selaku pakar perubatan kecemasan daripada HKL. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Dan di sebelah Dr. Abdul Rahman adalah Datuk Halimah Hassan, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih kerana bersama kami. Baik, mungkin Datuk nak mulakan dengan nak menceritakan sedikit tentang indeks pencemaran udara yang dibaca oleh negara kita beberapa hari yang lalu, terutamanya pada hari Jumaat yang mencatatkan bacaan yang agak berbahaya, agak teruk. Indeks pencemar udara ni dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar dan kita paparkan setiap 1 jam. Jabatan Alam Sekitar membuat pengawasan kualiti udara dan kita cerap pencemar-pencemar di udara ini. Jadi sekiranya kita nampak berjerubu itu sebenarnya ada pencemar, ada pencemar, dan pencemar yang kita cerap adalah habuk halus. Dan habuk halus ni puncanya antara lain adalah kebakaran hutan, kebakaran terbuka. Dia berada di udara. Habuk tu halus, saiznya kurang daripada 10 mikron, kita panggil PM10. Gas-gas lain juga dicerap iaitu sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon dan nitrogen dioksida. Dan tahap pencemar-pencemar ini kita dapatkan berdasarkan impak kepada kesihatan, kita dapatkan bacaan IPU. Itulah yang kita maklum. Jadi bila kita lihat IPU kita boleh lihat bacaan ini dari 1 hingga 100. Di situlah dia akan menggambarkan tahap kesihatan kita pada kualiti udara yang diawasi. Okey, mungkin Datuk nak kongsikan juga bagaimana dengan kadar bacaan IPU ketika ini? Adakah semakin elok daripada yang sebelumnya atau bagaimana? Ya, alhamdulillah
sebab hujan 2-3 hari ini, dan IPU pada hari ini pagi ini adalah tidak ada kawasan, kita ada pengawasan 52 kawasan, tidak ada kawasan yang tidak sihat. 42 yang baik dan hanya 10 yang sederhana. Itu adalah kiranya baiklah tu, ya, tidak ada yang tidak sihat. Tetapi kita terus mengawasi kerana masih terdapat lagi kebakaran hutan yang besar juga, terutamanya di Selangor dan di Pahang. Tapi di Selangor ni masih ada lagi hutan yang terbakar, yang agak luas juga, yang sukar dipadam sebabnya ia berlaku di kawasan tanah gambut. Walaupun hujan yang lebat, sukar untuk dipadam. Jadi kita masih mengawasi dan terpulang pada arah angin dan sebagainya. IPU tu mungkin ada naik turunnya lah. Dan mungkin doktor nak komen sikit, apa langkah berjaga-jaga yang boleh kita lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Datuk sebentar tadi, kita masih lagi dalam langkah berjaga-jaga, masih lagi mungkin ada haze dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Mungkin dari segi nak banyakkan minum air dan sebagainya, atau perlukah kita pakai topping sekiranya bacaan kurang daripada 100? Ya, seperti mana yang video klip tadi telah paparkan, saya agak kagum dengan anak-anak kecil yang sudah memberikan nasihat-nasihat yang sebenarnya adalah sama dengan nasihat yang apa saya berikan. Tetapi untuk nasihat tambahan yang mungkin saya boleh berikan adalah yang pertama sekali, kita kurangkan aktiviti ketika kita berada di luar. Alhamdulillah bacaan IPU semakin turun, tetapi dengan berita yang diberitakan oleh Datuk bahawa pembakaran hutan masih berlaku, kita risau bahawa ada kemungkinan bahawa keadaan Jerbu ini mungkin akan berlarutan untuk satu tempoh masa yang lama. Jadi kita kurangkan aktiviti untuk berada di luar. Di sini saya melihat peranan ibu-ibu dan juga mungkin untuk mengawasi suami dan juga anak-anak mereka, yang mana apabila mereka keluar daripada aktiviti di luar, nasihatkan mereka untuk mencuci muka dan juga untuk mencuci tangan sebelum menjamah makanan dan meneruskan aktiviti di dalam rumah. Dan seterusnya juga penambahan kuantiti peminuman air, yang mana digalakkan untuk kita meminum sekurang-kurangnya 8 gelas air pada satu hari. Ini banyak membantu untuk mengurangkan kejadian-kejadian dan gejala-gejala seperti batuk dan juga sesama. Dan juga bagi mereka yang sedang memandu, kita menasihatkan supaya menggunakan aircon dengan kitaran aircon dalaman bagi mengelakkan bahawa udara daripada luar tu boleh masuk ke dalam dan menyebabkan masalah pernafasan bagi mereka-mereka ini semua. Dan mungkin doktor boleh terangkan juga tentang apakah kesan jangka pendek atau jangka panjang apabila kita terkena jerbu ini terhadap kesihatan. Of course, apabila berlaku jerbu ini, dia menyebabkan impak kepada kesihatan. Jadi jangka pendeknya untuk orang-orang kebanyakan seperti kita yang tidak mempunyai masalah kesihatan, kita akan mengalami masalah seperti batuk, sesama, gatal-gatal kulit dan juga kata-kata mata serta mata yang kekeringan. Jadi jangka bagi populasi-populasi yang unik seperti mereka-mereka mengandung, warga emas dan juga mereka mempunyai penyakit-penyakit kronik, mereka berisiko untuk mendapat jangkitan kuman pada paru-paru. Dan ini adalah sesuatu yang membimbangkan. Dan jika Aziza bertanya tentang kesan jangka panjang pula, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk, jerbu mengandungi sisa-sisa toksik, dan sisa-sisa toksik ini boleh menyebabkan masalah yang dikhawatiri oleh para pakar perubatan, boleh menyebabkan masalah barah. Boleh membawa kepada kanser. Okey, itu sikit sebanyak tentang langkah pencegahan. Mungkin Datuk nak kongsikan, bila negara dilanda jerbu beberapa hari yang lepas, ada beberapa sekolah di Kelang khususnya yang ditutup. Jadi agaknya apa lagi antara langkah-langkah pencegahan sekiranya jerbu ini masih berlarutan? Sebenarnya Jabatan Alam Sekitar, sekiranya cuaca panas dan kering dan berlaku banyak kebakaran-kebakaran, Jabatan akan ambil langkah awal supaya mencegah. Yang pentingnya mencegah kebakaran, dan jika berlaku kebakaran, padam cepat. Itulah antaranya, dan usaha-usaha dan langkah-langkah penguatkuasaan. Jadi orang ramai ini banyak lagi masih melakukan pembakaran terbuka. Hutan yang terbakar itu secara semula jadi sebabnya cuaca panas dan kering. Tetapi ada juga manusia yang tidak bertanggungjawab memburukkan lagi keadaan dengan membakar sampah-sampah. Jadi dan saya juga nak tanya, ada setengah daripada mereka yang masih lagi bersantai-santai di kedai kopi yang terbuka, restoran-restoran dan sebagainya sambil menghisap rokok. Adakah itu sebenarnya boleh memburukkan lagi situasi jerbu ini sebenarnya? Rokok tu mungkin tidak, dia punya asap rokok tu tidak akan meningkatkan IPU, tetapi bagi diri dia sendiri itu memanglah dia akan sebab dia bila dia berisap rokok tu, dia sendiri dahlah keadaan tu IPU dia dah tinggi yang mungkin sudah tidak sihat. Mungkin akan datangkan lagi lebihlah kesihatan. Info yang menarik sebenarnya daripada Datuk apabila katakan merokok itu sebenarnya
menaikkan kadar bacaan IPU. Mungkin Dato' nak kongsikan sebenarnya bagi perokok, apa antara kesan jangka pendek dan juga jangka panjang ketika jerebu ni? Ya, semestinya sebagai seorang doktor saya akan menasihatkan kepada semua perokok yang berada di luar sana untuk berhenti merokok. Kerana merokok itu bukan sahaja menjejaskan kesihatan anda tetapi juga menjejaskan kesihatan orang-orang yang disayangi di sekeliling anda. Jadi apabila berada di dalam bangunan, kita cuba untuk menjaga kualiti udara. Dan apabila mereka, terutama pada ketika jerebu ini, kita akan cuba untuk menutup tingkap dan sebagainya untuk mengelakkan udara daripada luar masuk. Jadi apabila ada yang duduk kat dalam ni, mengembus kat dalam tu, dia menambahkan kotoran dan juga bahan-bahan toksik yang berada dalam udara yang sedia ada. Jadi semestinya saya menasihatkan supaya setidak-tidaknya kurangkan. Jika lebih baik adalah lebih afdal kalau mereka berhenti terus daripada lebih merokok. afdal dengan baiklah, mungkin di penghujung perbincangan kita, Datuk nak berikan sedikit nasihat kepada warga Malaysia tentang keadaan cuaca berjerebu sekarang ini. Ya, jangan memburukkan lagi lah keadaan. Ya. Urusan sampah sarap tu jangan dibuang rata-rata dan dibakar. Dan juga apa-apa sampah-sampah memang. Jadi kalau jumpa siapa-siapa yang membakar, laporkan. Laporkan kepada Jabatan Alam Sekitar dan laporkan kepada, kalau yang kebakaran yang besar tu, laporkan kepada Bomber kerana pemadaman yang awal adalah dapat penting. membantu, terutamanya di kawasan-kawasan hutan yang kering. Betul. Dan sedikit mungkin daripada doktor, nasihat kepada seluruh rakyat Malaysia. Nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia adalah untuk mengurangkan aktiviti apabila anda berada di luar buat masa ini, dan jika perlu apabila sentiasa peka kepada bacaan IPU yang akan didedahkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Apabila bacaan IPU-nya sudah mencecah lebih daripada 200, anda diminta untuk memakai topeng muka bagi mengelakkan anda menghirup zarah-zarah yang boleh membawa kemudaratan kepada kesihatan anda. Sampai itu juga kita kena banyak berdoa lah supaya kita dapat mengurangkan gejala-gejala yang sedang berlaku. InsyaAllah. Saya kira Aziz, kesedaran sivik itu penting seperti apa yang Datuk katakan sebentar tadi. Terima kasih Datuk. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.